Okay, kita sambung balik kita punya discussion on preparations of dual layer ceramic hollow fiber membrane. Untuk makluman, cara yang kita terangkan tadi tu nampak macam cara yang over here lah, cara yang kata co-extrusion ni nampak macam grand, nampak macam you akan dapatkan very good fiber, and then dia punya morphology, kalau awak lihat dekat sini, morphology dia very good, macam tak ada macam delamination tu bermaksud dia terkupas. Nampak kalau kita lihat kat sini, very good, very nice. Okay, selepas berlakunya sintering tu, cantik dia punya morphology. Akan tetapi untuk makluman, dia ada disadvantages dia. Okay, kalau lihat kat sini, kita ni kalau kita nak gabungkan dua ceramic particles together, maksud gabungkan tu adalah katalah lapisan pertama, this is lapisan ceramik pertama, and then this is lapisan ceramik kedua. Okey, kalau katalah yang ni awak pakai aluminium oxide, yang ni katalah you pakai ferrum 203. Okey, you tidak boleh sewenang-wenangnya buat co-sintering untuk dua lapisan yang ni, sebab kita kena consider juga satu benda dinamakan sebagai thermal expansion of ceramic material. Thermal expansion tu bermaksud dia apabila you panaskan pada suhu tinggi, setiap material mengalami pengembangan terhadap suhu. Dia expand toward temperature, berbeza-beza. Jadi kalau dua material yang berlainan, you akan dapat dua thermal expansion yang berbeza. Jadi satu kembang cepat, satu kembang lambat. So what happen to you punya structure kat sini? Kat sini nanti kan berlakulah crack. Jadi kita kena consider juga thermal expansion. So caranya adalah untuk, kalau kita tengok sebagai contoh dekat sini, okey, yang ni adalah alumina, yang ni LSCF. Alumina ni adalah ceramic material, LSCF another ceramic material. Kita terangkan dalam CO1 kan. So kita nak combine together. Okey, saya lukis kat sini, kita combine kat sini. Okey, this is ALO3, ini LSCF. Okey, so berdasarkan kepada test yang ni, kita gunakan dilatometer analysis. Kita tengok kat sini. So kita ambil satu curve. Kalau awak lihat kat sini, curve dia ada jarak berbeza. Okey, ini mewakili, merah. Okey, ni mewakili, let's say ni alumina, ni mewakili LSCF. Awak tengok jarak dia. Jarak dia ini pada heating 3 degree C per minit. Jarak dia sangat jauh. Okey, jadi alumina akan kembang lebih cepat berbanding dengan LSCF. Ni saya tak pasti which. Sebab patutnya ada labeling kat sini lah. Patutnya merah tu stand for alumina ke, ataupun hitam tu stand for alumina. Ni I have to look back because this is saya ambil daripada page journal. So dia punya warna tu tak nampak sangat. Tapi this both material, thermal expansion dia tak sama ataupun sangat jauh. Okay, that's why ada bagaimana kita nak buat juga. Kalau kita katalah kita nak approach, kalau kita nak buat, kita tetap juga nak go kepada co-sintering. Salah satu cara dia adalah, kalau awak lihat kat sini, okay, kalau awak lihat kat sini, iaitu pepatah balik kat sini. Okay, awak tengok balik dia punya outer leg. Okay, yang ni dekat bahagian inner, ni kat bahagian outer. Yang ni, okay, ni saya bercakap balik berkenaan dengan sistem nickel CGO yang YS ni lah. Okay, awak lihat kat sini, ni bahagian inner. Okay, ni bahagian inner, ni inner, ada CGO nickel oxide. Dekat bahagian luar, yang ni adalah CGO YZ. Okey, patutnya CGO ni hanya dekat bahagian sini saja.
dekat bahagian yang inner saja, tapi dia muncul juga dekat bahagian satu lagi lapisan untuk membantu kita mergekan nickel oxide tu dengan YAZ. Okey. So ada satu parenting, satu macam a bridge yang nak menghubungkan antara layer pertama dengan layer yang kedua. Itu satu cara bagaimana kita nak elakkan thermal expansion tu give less damage kepada you punya ceramic hollow fiber membrane. Cara kedua adalah dengan cara kedua adalah dengan, kalau awak lihat kat sini, sorry ya, this is quite big punya feature. Ni first, ni second. Dia punya heating rate. Ni heating rate ni ni centering temperature. Centering temperature ini adalah time. So instead of you pakai 3 degree C per minute, dia punya heating rate dekat over here, you pakai sampai 15 degree C per minute. It's so big, so that apabila kita pakai heating rate yang sangat tinggi, so kita mengurangkan kita buat shock kepada material tu supaya dia tak berlaku dia tak sempat nak berlaku thermal expansion. Okey, jadi terus kita pakai suhu yang tinggi, so terus dia akan jadi berlaku sintering. Dia kesan dia good kepada you punya fiber, tetapi bad kepada you punya furnace. This is not good lah. Kalau you pakai industrial punya system, okay, but untuk lab is no good lah. Okay, dia akan menyebabkan you punya centering heating element tu cepat rosak. Okay, untuk overcome this problem, kita buat multi step lah. Maknanya kita buat satu-satu. Okay, mula-mula kita buat lapisan alumina. Okay, ni gambaran ni berdasarkan kepada this finding. Kita kata okay, LSCF dengan alumina untuk boleh buat co-sintering. So apa kita buat adalah kita buat mula-mula kita sinter alumina dulu. Kita buat alumina hollow fiber. This is Al2O3, and outer dia baru you buat dengan LSCF. Okay, ada satu finding kesan menarik. Okay, finding menarik adalah kita cuba buat deep coating actually. Kan you dah belajarkan deep coating dalam yang kata mula-mula sekali nak buat ceramic membrane. So deep coating tu kebiasaannya kalau normal orang akan letak LSCF dengan ethanol sahaja. Okay, letak LSCF ethanol and then you coat dia and then you evaporate lah. So that ethanol tu kalau you letak pada suhu bilik, pada suhu oven, dia akan evaporate dan hasilkan LSCF and the outer surface of alumina. Tapi ada satu lagi cara, iaitu kita buat juga yang kata LSCF ni kita letakkan dengan NMP, organic solvent, dispersant dan juga polymer. Macam you buat ceramic suspension. So kat sini ada study paintbrush and deep coating. Okay, dia method ni sama je, deep coating, paintbrush, dia nak coating kat luar saja. Kalau lihat kat sini, perbezaan dia begitu ketara lah. Which this one is the better than this one. Okay, kalau lihat kat sini, alumina coated by LSCF element. This is paintbrush. This is kita gunakan ethanol saja. This is ethanol saja. Okay, awak lihat kat sini macam tak nampak even. Tapi apabila awak gunakan deep coating dengan yang letak polymer tu, so dia awak lihat kat sini, okay, better lah. Kalau lihat morfologi, kat sini, okay, ni tak ada morfologi. Tapi berdasarkan kepada these findings bahawa yang kata formulation yang kita buat ceramic suspension ni, kalau kita even deep coat kan, tak pakai extrusion pun, dia dah nampak okey. Dah okey compare dengan LSCF. Okay, untuk makluman, method yang ni is method common untuk buat deep coating ke paintbrush ke
ambil seramik, letak etanol and coating. Itu memang very common. Tetapi dalam ni kami buat comparison antara cara konvensional, ini konvensional, dengan method yang kata gunakan yang ceramic hollow fiber tu lah. Our finding show that this is better than this one. Sebab kita kat sini kalau kita cinta pada high temperature, yang ni, this one is really easy to control. This is the advantages of ceramic preparation using ceramic suspension yang proper one. Okay, dengan itu, untuk yang kata CO bahagian membrane preparation ceramic membrane sudah